Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. So, bertemu sekali lagi kita dalam channel Rosani Asli. Tuan-tuan dan puan, hari ni bila kita nak beli rumah, kita perlu sediakan modal, right? So, walaupun hari ni ramai pakar-pakar kewangan di luar sana yang kongsikan teknik ataupun kaedah bagaimana kita boleh beli hartanah tanpa modal, okay? Tapi saya tetap berpegang pada prinsip hari ni bila kita nak beli rumah, kita perlu ada holding power ataupun kita perlu ada pada kekuatan kewangan, alright? So, that's why penting juga walaupun kita ada teknik untuk tak perlu gunakan modal, tapi kita mesti juga sediakan modal untuk beli rumah, alright? Sebab apa? Sebab cuba tuan-tuan dan puan fikirkan, kalau kita beli rumah sub sale, takkan kita beli rumah tu, alright, kita tak buat apa-apa. Even kalau kita beli rumah yang baru pun, of course bila kita dah beli rumah baru ni, kita perlukan modal juga untuk nak masukkan perabot ke apa. So, perancangan ataupun kaedah pengumpulan modal tu sangat-sangat penting untuk kita nak dapatkan rumah pertama ataupun rumah seterusnya. So, di episod ataupun video kali ini, saya nak kongsikan dengan tuan-tuan dan puan 6 kaedah yang tuan-tuan dan puan boleh gunakan untuk sebagai tindakan ataupun cara untuk membantu tuan-tuan dan puan untuk mengumpul modal. Alright, so kita nak kumpul modal. Okay, so macam mana nak bantu tuan-tuan dan puan untuk mengumpul modal nak beli rumah pertama kita ataupun rumah seterusnya kita ni? Alright, yang pertama sekali tuan-tuan dan puan boleh menggunakan KWSP account 2. Alright, sebab apa? Hanya kalau bagi yang bekerja swasta ataupun yang government, alright, yang ada buat caruman kumpulan wang simpanan pekerja, dia ada pecahan KWSP tu pada 2 akaun. Akaun 1 70% daripada caruman kita, manakala akaun 2 ni adalah 30% daripada caruman kita. So, akaun 2 ni kita boleh keluarkan untuk sebagai modal untuk ataupun deposit rumah, dan juga kita boleh gunakan sebagai modal untuk bayaran ansuran rumah. Itu yang pertama. Kemudian yang keduanya tuan-tuan dan puan, bila kita bercakap tentang kita nak beli rumah ni tuan-tuan dan puan, kita perlu sediakan ataupun kita perlu ada persediaan. So, kita perlu ada satu tabungan rumah tu, okey. So, kita perlu sediakan tabungan juga. So, modal tu macam mana kita nak kumpul, okey. Kita perlu pertama sekali bila kita dah decide untuk nak beli rumah, kita kena kenal pasti dulu bila kita nak beli rumah tu, right? Kemudian yang kedua dia, bila kita dah decide bila kita nak beli rumah tu, kita kena ketahui juga berapa harga rumah yang kita nak beli. So, macam mana kita nak tahu installment bulanan ni? Kita boleh berjumpa pada kita punya banker ataupun rent, okay. Yang terbaiknya adalah banker. Refer dengan dia orang, let's say saya nak beli rumah sekian-sekian dengan umur saya sekarang, berapa deposit permulaan yang saya perlukan. Jadi, bila bank tu dah bagi tahu berapa deposit, so tuan-tuan dan puan dah boleh merancang untuk sediakan tabung untuk fungsi dia untuk kumpul modal beli rumah. Itu yang kedua tuan-tuan dan puan. Kemudian yang ketiga dia, macam mana kita nak kumpul modal untuk beli rumah ni. Tuan-tuan dan puan boleh buat secara pinjaman, okey. So, boleh buat pinjaman. So, pinjaman ni dia ada dua tempat ataupun dua kaedah. Pertama sekali, kalau kita ni jenis yang nak buat pinjaman, tak nak pening-pening kepala, tak nak melibatkan adik-beradik ni, okey, kita boleh pinjam daripada bank. Alright, kita boleh buat pinjaman daripada bank sebagai modal kita untuk beli rumah tadi. Tapi kalau contohlah, katakanlah kita ni ada adik-beradik yang kaya, yang jenis duit banyak ni, alright, kita tak nak terikat dengan interest bank. So, apa yang kita boleh buat untuk dapatkan modal pertama ni, kita boleh pinjam dulu dengan adik-beradik, alright. Itu teknik yang ketiga. Kita boleh menggunakan kaedah pinjaman, alright. So, untuk teknik yang keempat, apa yang kita boleh lakukan sebagai untuk mengumpul modal beli rumah ni, kita boleh buat perkongsian modal, alright. So, perkongsian modal ni, kata tuan-tuan dan puan dah berkahwin, alright. So, contoh husband and wife masing-masing dah bekerja, dah ada pendapatan, alright. So, boleh combine income untuk kumpul modal beli rumah sama-sama ataupun guna joint loan, okey. Tu salah satu kaedah. Satu lagi, tuan-tuan dan puan maybe boleh berkongsi modal dengan kawan-kawan yang minat melabur dalam hartanah. Sebab apa? Saya ada juga tim-tim yang diorang ni minat melabur dalam hartanah, tapi diorang berkumpul berkongsi modal untuk apa? Untuk mengurangkan risiko pelaburan hartanah ni, alright.
Iaitu kaedah yang keempat, kita boleh buat kaedah dengan perkongsian modal. So kaedah yang kelima, apa yang kita boleh lakukan adalah untuk nak kumpul modal ni, kita boleh buat teknik markup loan. Alright, so teknik markup loan, yang ni antara salah satu kaedah yang kebanyakan pakar-pakar hartanah di luar sana gemar kongsikan, ataupun teknik tanpa modal. Macam mana beli rumah tanpa modal ni, dengan cara tuan-tuan dan puan-puan perlu beli hartanah di bawah market value. Alright, perlu beli hartanah di bawah harga pasaran. So yang idealnya biasanya tuan-tuan dan puan-puan cuba dapatkan, kalau boleh dapat 10 atau 20% di bawah harga pasaran tu sangat-sangat bagus. Sebab apa? Sebab kalau kita beli, kita masuk loan under 100%, alright, kemudian loan lepas 90% je. Maksudnya 90% ni bersamaan dengan harga sebenar yang kita beli. Jadi kita tak perlu keluarkan modal, ataupun markup loan tadi sebagai salah satu kaedah untuk cover kita punya modal untuk nak beli rumah tadi. Okey, iaitu yang ke-5. Dan last sekali yang ke-6, alright, macam mana tuan-tuan dan puan-puan nak kumpul modal ataupun nak dapatkan modal untuk beli rumah ni adalah tuan-tuan dan puan-puan boleh buat kaedah pembiayaan semula ataupun refinance. Okey, so teknik ni, let's say katalah tuan-tuan dan puan-puan dah ada beberapa buah rumah, alright. So bila dah ada beberapa buah rumah ni, bila kita nak beli rumah seterusnya, contoh rumah yang kedua, kita perlu sediakan deposit 10%, rumah yang ketiga maybe 30%, alright. So of course, bila selepas rumah pertama ni, kita akan perlukan modal yang lagi tinggi. So apa yang tuan-tuan dan puan-puan boleh lakukan, sekiranya dah ada rumah-rumah yang lama yang dah beli, maybe dah lebih pada 5 tahun, alright. Kalau tuan-tuan dan puan-puan dulu masa mula-mula beli rumah tu, katalah let's say low cost, alright. So maybe after 5 tahun atau 6 tahun dia dah ada peningkatan nilai. So tuan-tuan dan puan-puan boleh refinance semula rumah tu, ambil cash tu sebagai deposit ataupun modal untuk beli rumah seterusnya, alright. Itu adalah teknik yang ke-6. So saya berharap agar perkongsian tentang 6 teknik bagaimana untuk nak bantu tuan-tuan dan puan-puan dapatkan kaedah mengumpul modal untuk membeli rumah ni, sedikit sebanyak dapat memberi petua ataupun tips yang bermanfaat supaya boleh membantu ataupun mempercepatkan tuan-tuan dan puan-puan untuk membeli hartanah yang seterusnya nanti, alright. So sekali lagi insyaAllah pada Jun nanti, pada 1st Jun hingga daripada 1 hari bulan Jun hingga 5 hari bulan Jun, saya bersama dengan tim saya akan adakan seminar sharing, online sharing berkenaan syoknya beli rumah. Okay, so seminar ni kita akan buat secara percuma untuk membantu ataupun memberi tip ataupun kaedah membantu anak-anak muda ni, especially untuk membeli hartanah di awal usia. Dan sekiranya tuan-tuan dan puan-puan berhajat untuk membeli hartanah ataupun mendapatkan tips-tips berkenaan pelaburan hartanah ni, ataupun masih stuck lagi nak beli rumah ni tapi stuck dekat mana-mana part, saya ada tinggalkan kontak, okey, di bahagian RS Prestige K-Line, di bahagian description tu. So tuan-tuan dan puan-puan boleh hubungi saya dengan tim saya. Okey, insyaAllah kami akan bantu guide tuan-tuan dan puan-puan untuk memiliki rumah pertama ataupun rumah tuan-tuan yang seterusnya. So insyaAllah bertemu lagi di sesi yang akan datang. Jom urus wang kaya pakar. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.